Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah. Panel jemputan kali ini untuk my book time ialah merupakan tiga adik-beradik dan pengasas kepada Instagram Tree and Reading. Sebelum saya serahkan kepada panel, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Khairun Nadia binti Abdul Suhaimi selaku moderator untuk program #MyBookTime siri ke-41. Sepatutnya kalau ikutkan dalam poster tu kan ada 3 orang panel kita, tapi apa nak buat kan, kita tak ada sesuatu yang menghalang. Jadi panel yang boleh hadir dalam live kita pada pagi ini cuma 2 orang, iaitu Cik Nasrin dengan Cik Nashwa. Seorang lagi tu Cik Nuha ada masalah tidak boleh hadir. Dan Cik Nuha juga merupakan seorang pelajar di Bumi Ambiat kan. Masih meneruskan pengajian. Adik mereka ni lah 2 orang ni. Kejap. Baiklah. Assalamualaikum. Dengar ke? Cik Nashwa dengan Cik Nasri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Cik Nashwa dengan Cik Nasrin untuk perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalan, awalnya nama saya Nashwa binti Muhammad Arif Bakhtiar, anak kepada Encik Muhammad Arif Bakhtiar dan Puan Roslehan. Dua-dua guru di Kok Lannas dan Melo. Kami berasal daripada Ketereh, Kelantan. Saya merupakan graduan pengajian bahasa Arab di Uniza dan sekarang bekerjalah sebagai pembantu penyelidik kepada YB Datuk Haji Mumtaz, Esko Kerajaan Negeri Kelantan. Dan seterusnya Nasrin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Bakhtiar. Nasrin. Graduan Universiti Sains Islam Malaysia, nilai negeri 9, Bahasa dan Komunikasi. Sekarang insyaAllah lah akan sambung belajar lagi saja. Terima kasih kepada kedua-dua panel. Terima kasih kepada Cik Nashwa dengan Cik Nasri. Nak tanyalah kan berkenaan dengan seperti yang saya maklum tadi, Cik Nashwa, Cik Nasrin dengan Cik Nuha merupakan pengasas kepada Instagram Tree and Reading. Bagaimana boleh tercetusnya idea untuk mengasaskan Instagram Tree and Reading ni? Kita panggil Bookstagram kan? Bookstagram. Apa tujuan penubuhan ni? Penubuhan Bookstagram. Antara hasrat apabila menubuhkan Bookstagram ni, boleh kongsi sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara jelas tak? Ke slow? Jelas. Jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Pertama sekali terima kasih kepada Cik Puan Moderator atas soalan yang diajukan. Bagaimana timbulnya idea untuk buat Instagram khusus untuk buku ni, untuk review buku sahaja ni. Sebenarnya rasa nak buat tu lama dah. Tapi bila kita nak buat seorang ni, yang pertamanya kita akan bertangguh, yang kedua kita rasa tak semangat lah. Dan rasa nak buat ni, rasa yang semangat nak buat tu sebabnya bila kita baca tu, kita
kita baca buku, kita jumpa ayat-ayat yang best yang buat kita termuhasabah dan sebagainya, kita rasa nak share lah, macam tu. Dan tercetusnya juga nak buat waktu PKP yang lama hari tu mula bulan 4 sehingga bulan 10 lah kot. Kerap lah juga kami ni membeli buku secara online tapi bila beli bacanya tak adalah laju pun, maksudnya tak adalah kerap sangat membaca. Jadi kita nak, saya rasa bila kita buat satu platform yang akan push kita untuk baca tu, kita akan baca lah buku tu. Sebab kita nak share kepada orang, kita kena baca dulu. Maksudnya kita ada target lah. Bila kita ada target nak share buku ni dalam masa ni, so kita kena baca cepat-cepat macam gitulah. Dan maka dengan sebab itulah saya ada satu hari tu kita berbual lah, kata Kak Nuha, jom kita buat IG buku kita share lah, kita pakat-pakat macam tak adalah buat jadual pun tapi kita bergila-gila lah gitu. Jadi itu sebenarnya ringkas lah macam mana boleh tercetusnya idea. Tujuannya ditubuhkan tu yang pertama sekali jauh sekali untuk untuk bisnes lah maksudnya, sebab setengah Instagram untuk buku ni, Bookstagram ni dia orang buat untuk paid review dan sebagainya, itu atas tujuan masing-masing lah. Jadi kita tak nak bukan untuk menjual lah, sebab sekadar untuk share manfaat buku. Dan sebelum buatnya officially buat IG tu ada terbaca lah satu kata-kata, satu status lah di laman sosial. Dia kata sekadar baca ni tak cukup, kita kena kongsi. Sekadar posting gambar buku ni tak cukup, kita kena share lah, share manfaat tu. Jadi benda tu rasa satu tamparan lah masa mula-mula rasa nak buat IG tu. Bila dah ternampak kata-kata tu rasa macam satu teguran lah untuk terus buat gitu. Dan yang kedua, sebenarnya lebih nak mendidik kami lah untuk bila dapat sesuatu kita untuk terus berkongsi. Kadang-kadang bila kita baca buku ni, sebab kita baca buku ni seorang-seorang. Jadi contohlah buku kita siap baca siap baca buku kita okay done, habislah. Maksudnya target kita tu untuk kita saja tapi kita tak dapat bagi kepada orang lain sebab ada kan satu kata-kata tu, erti hidup pada memberi kan. Memberi tu sebenarnya luas lah skop dia tapi untuk dari segi buku ni bukan sekadar membaca lah, kita kena share lah. Ada satu kata-kata daripada Imam An-Nawawi, janganlah seseorang itu meremehkan suatu ilmu yang dia lihat atau dia dengar, akan tetapi segeralah dia mencatat dan menelaahnya. Jadi itu adalah antara salah satu booster lah untuk kita terus berkongsi dan yang ketiga yang paling penting lah juga, timbulkan minat untuk orang lain untuk sama-sama membaca. Sebab setengah orang dia rasa nak membaca tu kan, tapi dia tak tahu nak mula dari mana, dia tak tahu nak pilih buku mana. Jadi moga-moga dengan buku-buku yang kita kongsi di laman Instagram tu bantulah untuk dia timbulkan minat dan mula untuk membaca saja. Kembali kepada monitor. Terima kasih kepada Cik Nasrin untuk sebab kenapa Bookstagram tu ditubuhkan. Jadi daripada jawapan Cik Nasrin tadi, yang saya fahamnya Cik Nasrin dengan Cik Nashwa dan Cik Nuha ni dia nak berkongsi manfaat dan berkongsi isi kandungan buku-buku yang mereka rasa patut diketengahkan untuk orang ramai. Dan manfaat tu boleh semua orang dapat lah, bukan terhenti pada diri kita sendiri sahaja kan. Macam tu. Lepas tu memandangkan Cik Nuha, Cik Nasrin dengan Cik Nashwa ni tiga adik-beradik ni. Muka pun nampak lebih kurang sama kan. Boleh tak ceritakan sedikit budaya membaca dalam keluarga Cik Nashwa dengan keluarga adik-beradik Cik Nashwa.
3 orang kan? Tiga-tiga ni memang suka membaca dari kecil ke macam mana? Boleh ceritakan tak macam mana budaya membaca dalam keluarga Cik Nashwa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Puan moderator Nadia. Sebenarnya memang bermula daripada rumah lah. Apa-apa minat sebenarnya bermula daripada rumah, bermula daripada keluarga kan. Dan sebenarnya minat membaca ni tidak terhad dalam keluarga kami, bahkan keluarga di sebelah ayah, sebab kita orang duduk satu kampung, maksudnya satu pagar dengan rumah nenek. Jadi kami banyak pergi rumah nenek lah, maksudnya melepak, bermain. Masa kecil-kecil dulu kan, kita orang macam sepupu-sepupu pun duduk dekat sini, jadi kita orang banyak bermain dekat rumah nenek. Dan di rumah nenek ni memang buku banyak, sebab mak saudara memang minat membaca. Jadi bermula daripada situ, kita orang macam bila pergi rumah nenek je memang akan menuju ke tempat buku dulu. Maksudnya dekat rumah nenek tu ada TV, bawah tu macam buku-buku tersusun. Jadi kita orang bila masuk je dalam rumah nenek memang akan tuju tempat tu dulu. Maksudnya pergi jumpa nenek, lepas tu akan berkumpul sama-sama baca buku. Dan bahkan dekat rumah nenek ni ayah saudara minat sangat baca buku, sampai dalam toilet pun ada buku. Memang nenek memang cakap lah yang pak saudara ni memang minat sangat buku. Dan dekat rumah nenek juga kita macam dekat rumah nenek ada library usang milik arwah atuk dekat loteng. Tapi kita orang sebab dah generasi cucu kan, jadi kita orang macam tak dibenarkan, maksudnya sebab tempat tu dah lama sangat dah tak masuk, memang usang, memang berabuk. Tapi memang banyaklah buku dekat atas tu. Kita orang kadang-kadang macam curi-curi jugalah pergi naik atas nak tengok buku-buku apa kan. Tapi tak digalakkan sangat lah sebab jarang orang masuk dekat atas tu. So bermula daripada situ memang kita orang sepupu-sepupu ada minat membaca yang sama. Bahkan sampai sekarang lah kita orang macam kadang-kadang di kalangan sepupu pun kita orang share tentang buku apa yang kita orang baca. Dan kadang-kadang kita orang juga berkongsi penulis yang sama. Maksudnya minat membaca buku penulis yang sama. Gitulah antara sepupu. Dan di kalangan family sendiri pun memang parents, mak dan ba, memang bila kita orang dah start mula pandai membaca, macam saya, mak saya cakap saya boleh dah start baca umur 3 tahun nak masuk 4 tahun tu. Sebab anak sulung biasalah dia macam awal lah sikit kan, apa-apa memang awal. Jadi bila dah start tu memang akan mula beli buku-buku untuk macam nak bagi semangat lah untuk bila kita dah start pandai kenal, kita akan baca buku. Dan tapi sebab kita masa kecil kita tak ingat lah pengalaman tu kan. Jadi saya dan adik saya yang keempat dan yang kelima ni jarak umur jauh. Jadi saya boleh saksikan dengan mata saya sendiri bagaimana mak ayah saya didik untuk suka membaca ni. Bila mana saya tengok sendirilah dia orang bila dah pandai baca, memang kedai buku tu adalah kata antara kedai yang akan dituju. Memang akan bawa dia orang untuk beli buku. Beli buku pun dia orang yang akan pilih sendiri buku mana yang dia orang nak, adik-adik ni. Dan sampaikan adik-adik ni bila masa makan pun baca buku, dan buku tu dia orang ulang-ulang baca sampai tak tahulah. Kita yang tengok macam boringnya lah baca buku sama macam tu lah. Sampaikan adik saya yang keempat tu bila umur 12 tahun, kami sekeluarga terkejut. Dia boleh habiskan buku tebal berkenaan biografi ulama 4 mazhab. So kita orang macam bila kita dah start pupuk budak-budak ni masa kecil untuk membaca, dia orang akan bila dah boring dah buku genre kanak-kanak je duk baca kan. Jadi dia orang akan start untuk cari buku-buku lain pula. Buku-buku yang ada di rumah dia orang akan start baca. Macam tu lah. So didikan semenjak kecil suka baca buku ni alhamdulillah sampai ke besar. Tapi bila dah besar ni handset mula menguasai diri kan. Tapi saya dan saya Nasri Nuha
masih macam ni saling bagi semangat lah dekat kita sama-sama kita orang macam janganlah tengok banyak sangat handset. Macam kita orang akan kadang-kadang kita orang akan tanya hari ni baca buku apa dah, bulan ni dah baca buku apa dah, gitulah. Maksudnya kita tak nak terpengaruh sangat dengan phone ni, duk main phone je. Kalau macam dan kadang-kadang kalau dekat dapur kan sambil-sambil tunggu lauk masak ke apa, ada jugalah macam terkeluar topik tentang buku apa yang kita orang baca, kita orang akan share lah buku-buku yang kita orang baca, apa yang dapat daripada buku tu. Banyaknya kadang-kadang Ma lah yang macam Ma baca buku ni gini. Mak saya pun dia paling suka penulis Roza Roslan. Dan mak saya ni dia macam ada, bila dia bercerita dia ada intonasi sendiri membuatkan kita orang macam suka lah kalau dia dengar, kalau dia bercerita tentang buku apa yang dia baca. Macam tu lah. So di rumah lah bila mana ada suasana persekitaran bi'ah yang macam tu yang membuatkan kita orang semangat untuk membaca, kemudian timbullah minat untuk buat sharing di media sosial. Dan kenapa kita orang pilih Instagram ni, sebab anak-anak muda lebih kepada Instagram kan, dan Instagram ni dia ada macam kata macam lebih kurang wallpaper yang menarik lah. Bila kalau tengok dekat kita orang punya IG kan, dia ada wallpaper yang kita boleh reka. Maksudnya bagaimana susunan tu yang boleh membuatkan anak muda bila tengok tu menarik. Macam tu ayat macam ni. So kita orang akan susun lah buku apa yang kita orang baca, kata-kata yang kita orang dapat daripada buku tu, dan kat tepi tu kata-kata daripada mana-mana lah tentang buku. Macam tu lah. Takut daripada saya tentang family yang suka membaca. Tapi saya rasa family lain, orang-orang lain pun mungkin lebih kurang yang sama. Maksudnya bermula daripada rumah, dididik daripada kecil untuk suka membaca kan. Ataupun mungkinlah lambat sikit start, tapi bila dah minat membaca akan mula mencari buku dan akan rasa semangat untuk share. Macam tu lah. Wallahualam. Sekian. Terima kasih kepada panel Cik Nashwa berkenaan dengan perkongsian Cik Nashwa tentang budaya membaca dalam keluarga Cik Nashwa. Memang menarik cerita yang dikongsikan sebentar tadi. Jadi daripada sini kita nampaklah budaya membaca tu dia bermula daripada rumah lagi sebenarnya kan. Ibu bapa yang mula-mula yang menyemai perasaan minat terhadap buku. Okay, antaranya cara tadilah macam cerita Cik Nashwa tadi, masuk rumah tu pun dah nampak kan dekat bawah bawah TV yang ada buku-buku tu. Menarik minat kanak-kanak untuk membaca. Jadi kat mana-mana pun ada buku kan. Dekat dapur pun boleh berkongsi lagi cerita tentang buku. Dan macam mana adik-beradik Cik Nashwa tadi, macam Cik Nashwa cerita tadi, macam nak menyuburkan budaya membaca tu, kita macam saling mengingatkan lah. Macam bulan ni dah baca buku apa. Jadi benda tu tidak akan terkubur begitulah, maknanya sentiasa subur, sentiasa dihidupkan walaupun dalam kalangan adik-beradik sendiri. Okey. Baiklah. Lepas ni kita akan masuk perkongsian berkenaan dengan buku yang kita nak kupas dalam sesi My Book Time pada kali ini. Sebelum tu saya kepada viewer dekat Facebook boleh share kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian kita kali ini. Okey. Arif Yusof tu ayah saya. Kemal. Arif Yusof. Terima kasih bang. Okay, Assalamualaikum. Cik Arif Yusof. Oh, nama lain ni. Nama Bakhtiar. Nama penuh Ba Muhammad Arif Bakhtiar bin Yusof. Tapi kita orang ambil Bakhtiar tu sebab Bakhtiar ni belah adik-beradik ayah semua ada Bakhtiar. Muhammad Arif Bakhtiar, Amir Bakhtiar. Jadi kita orang ambil yang tu lah. Kadang-kadang sepupu pun ada tulis nama kita orang punya medsos tu Bakhtiar juga. Oh, faham.
Okay, Alhamdulillah. Okay, kita masuk kepada sesi perkongsian berkenaan dengan buku. Buku kita yang kita akan kongsikan pada kali ini yang bertajuk Debu Merah Kota Rohingya. Hasil tulisan, hasil karya Siti Asiah Ishak. Boleh tak panel terangkan pasal kenapa pilih buku ni untuk dikongsi bersama-sama dengan penonton? Banyak kan pilihan buku yang ada kan, tapi dalam banyak-banyak buku tu, buku ni yang Cik Nashwa ingin ketengahkan supaya kita dapat manfaat. Boleh cerita sikit? Persilakan Cik Nashwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Sadaqallahu azim. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Ayat Quran ni saya juga petik daripada buku Debu Merah Kota Rohingya lah. Okay, saya pada awalnya terima kasihlah kepada NGO Moment Buku sebab sudi untuk menjemput saya lah dalam siri My Book Time, siri yang ke-41 ni. Saya sangat terharulah bila dijemput dan sesegan jugalah sebab yalah My Book Time ni kata saya macam tak layak lah sebab panel-panel yang dijemput adalah panel-panel yang kata perkongsian yang hebat-hebat lah. Tapi saya mengambil semangat lah untuk share juga buku ni sebab buku ni saya rasa sangat special. Okay, saya nak cerita buku ni macam mana start saya boleh jumpa buku ni adalah yang pertama sekali penulis dia adalah Kak Siti Asiah Ishak, kekanda saya yang kami sama-sama pergi misi kemanusiaan pelarian wanita dan kanak-kanak Syria pada bulan puasa tahun ini. Dan Kak Asiah ni saya kenal ketika misi di sana apabila Tok Haji Mumtaz menghantar saya mewakili kerajaan negeri untuk membawa bantuan ke sana dan saya mengenali Kak Asiah di sana. Walaupun sebelum tu hanya just WhatsApp macam tu je lah. Jadi bermula di situ saya kenal dan saya ingatlah malam tu Kak Asiah nampak saya bawa satu buku dan Kak Asiah macam tunjuk juga Kak Asiah ada bawa buku. Saya pun macam tertarik lah, buku apa ni? Lepas tu saya macam, wah Kak Asiah yang tulis, macam tu lah. Dan Kak Asiah macam nak ambil semangat lah untuk tulis buku tentang misi kami di Syria pula. Jadi nak macam rujukan lah. So Kak Asiah macam bagi buku ni dan saya kata nak baca lah. So saya pun masa tu juga saya baca buku ni. Dalam masa sejam saya habis sebab buku ni nipis je. Macam kejap je kita boleh habis. Dan bila saya baca tu saya rasa macam dalam masa sejam tu saya dah boleh mendalami kesusahan, keperitan orang-orang Rohingya ni. Sebab buku ni dia value dia sangat banyak dan saya suka buku ni sebab dia ada fakta. Maksudnya dia ada map, macam map ni ditunjuklah di mana Rohingya, kem-kem pelarian Rohingya ni yang berasal daripada duduk di dekat dengan sungai Naf, belah Myanmar dan mereka melarikan diri ke Bangladesh kan. So dan dalam ni juga ada data-data yang saya kira kita tak perlu dah nak cari dekat tempat dekat internet ke apa, dia memang dah cukup lah dalam ni. Dan memanglah bila kita baca buku-buku tentang misi kemanusiaan ni dia akan share lah. Orang kata macam mana boleh nak pergi ke sana dan bantuan apa yang diberikan di sana. Dan memang seperti itulah buku-buku ni ada. Dan juga cabaran lah kan. Memang bila kita buat misi kemanusiaan ni memang akan ada cabaran. Dan buku ni Kak Asiah share tentang cabaran dia bila di sana. Macam bagaimana
nak pergi ke sana pun dah ada cabaran, maksudnya flight tak ada masalah lah, beberapa jam tak dapat pergi. Dan juga Kak Asia ni dia pergi dengan Atikah, staff di Darul Khair. Okey, lupa nak maklum, Kak Asia ni adalah pengasas dan pengerusi NGO Darul Khair. Dan Kak Atikah pergi membawa misi melalui NGO Darul Khair dan beberapa agensi-agensi lain lah yang membantu. Jadi bila mana Kak Asia bagi tahu dekat Atikah ni berkenaan Kak Asia nak pergi kem pelarian Rohingya ni, dan Atikah pun kata dia pun nak join. So Atikah pun cadang bagaimana nak kumpul sumbangan dan sebagainya. Dan Atikah dan Kak Asia ni banyak dugaan dekat sana, antaranya dia orang pergi masa musim sejuk. Dan kan tajuk dia Debu Merah Kota Rohingya sebab tempat tu memang kata bukan jalan tar ke apa, memang jalan yang berlopak, yang kata tanah semata-mata. Dan di camp juga kata camp yang bila kita pergi dekat camp pelarian ni memang khemah-khemah tu sangat-sangat padat kan. So ada orang tanya kenapa pilih untuk ke sana, cari penyakit ke? Yalah, bila kita pergi ke tempat yang jalan pun kotor, dengan khemah, dengan ramai orang, macam-macam penyakit kita boleh dapat dekat sana kan. Tapi Kak Asia memilih untuk ke sana sebab ayat dia dalamnya deep lah. Kak Asia kata alah, dekat Malaysia pun kita boleh dapat penyakit juga, sama je kan. Maksudnya ada je yang orang-orang Malaysia maksudnya makan makanan yang sihat, yang seimbang, tapi dapat penyakit juga. Sebabnya itu adalah takdir daripada Allah SWT kan, di samping mungkinlah kita tak jaga kesihatan dan sebagainya. Tapi bila mana dapat penyakit tu, kita dah tak boleh nak salahkan apa-apa dah, memang akan dapat juga penyakit kan bila dah ditakdirkan. Jadi Kak Asia, semangat Kak Asia untuk ke sana tu, dan semangat Kak Asia untuk menulis buku ni yang membuatkan saya rasa sangat-sangat inspirasi lah. Dan bila saya dah habis sejam baca buku tu, masa tu Kak Asia kemas-kemas barang untuk tak silap lah, kemas-kemas barang untuk persediaan kita orang nak ke camp pelarian Syria, pelarian Syria dekat Syria tu esokan tu. Jadi bila dah sejam habis tu Kak Asia macam terkejut lah, dah habis cepatnya baca. Memang saya pun macam memang best sangat buku ni, dan memang menangis lah baca. Sebab Kak Asia juga pandai untuk menulis. Memang Kak Asia menulis sendiri hati. Bila Kak Asia kata, Kak Asia bila balik daripada buat misi ni, Kak Asia fikir satu je, nak bantu dia orang. Bila kita pergi ke tempat-tempat orang susah kan, orang-orang yang ada rasa kemanusiaan tu, dia akan pergi dan dia orang akan macam ada semangat untuk membantu dan membantu, sebab dia dah nampak dengan mata kepala sendiri bagaimana kesusahan mereka. Jadi Kak Asia balik, Kak Asia fikir aku nak bantu orang Rohingya ni. Jadi melalui itulah Kak Asia mengambil semangat untuk menulis buku ni dalam masa seminggu. Dalam masa seminggu Kak Asia boleh tulis buku ni. Dan buku ni sebenarnya bukan buku yang biasa-biasa. Sebab walaupun untuk makluman, publisher ni adalah Kak Asia sendiri. Kak Asia ni selain dia ada NGO, sebelum dia menubuhkan NGO, sebenarnya Kak Asia dia dah ada syarikat percetakan dengan sahabat-sahabat, tetapi ada cabaran yang sampai akhirnya Kak Asia sendiri yang mengendalikan syarikat percetakan tu. Dan jadi buku ni adalah percetakan Kak Asia sendiri. Dan buku ni bila dah siap tu Kak Asia mendapat surat daripada library negara. Buku ni dijadikan sebahagian daripada khazanah negara. Dia orang beli buku ni 500 lebih dan 500 naskah lebih untuk diedarkan ke library seluruh negara. Masya Allah, memang buku ni sangat-sangat hebat lah. Kata macam
bila keikhlasan seseorang penulis tu untuk menulis, dia keberkatan tu ada kan tanpa kita pinta. Sebab memang rezeki tu semuanya daripada Allah SWT kan. Dan antaranya juga saya nak share yang buku ni juga antara semangat kenapa Kak Asyah menulis buku ni adalah Kak Asyah bila nak buat bila membuat NGO ni bukan sekadar Kak Asyah niat untuk memberi bantuan, tetapi Kak Asyah nak semangat dia untuk membuat masjid. Ada Masjid Darul Khair, NGO Darul Khair kan, Masjid Darul Khair, rumah anak yatim. Maksudnya bukan NGO yang semata-mata mengumpulkan bantuan dan memberi bantuan, bahkan membina masjid dan membina rumah-rumah anak yatim. Saya kira sekadar tu. Dan nak share juga yang bila Kak Asyah jual buku ni dengan semangat untuk memberi salah satu alternatif untuk memberi bantuan kepada Rohingya dan juga membina masjid. Dan alhamdulillah melalui buku ni Kak Asyah mampu membina sebuah masjid dalam masa 2 bulan sahaja. Alhamdulillah. Masya Allah, memang saya kira memang buku ni sangat-sangat berkat lah, dengan penulis yang berkat, menulis dengan ikhlas dari hati. Itulah saya rasa sekadar tu je kot. Rasa macam banyak reka kan. InsyaAllah lah. Saya ingat lagi Dr. Eliani message jemput, dan Dr. Eliani kata share buku yang kata yang saya minat. Saya macam terfikirlah, kita bila kita minat baca buku kan, kita macam susah sikit lah nak pilih buku mana yang minat. Banyak buku yang kita minat dan susah nak pilih. Tapi ditakdirkan oleh Allah SWT, buku ni dah lama dah saya baca dekat Turki, dan saya dah lama dah minta dengan Kak Asyah tapi tak dapat-dapat sebab yelah kita PKP dan sebagainya kan, susah. Dan jadi minggu lepas buku ni sampai. Dan saya pun kata macam okay, nak share buku ni lah. Memang nak share sangat buku ni. Dan saya sangat berharap lebih ramai lah yang kenal, sebabnya NGO Darul Khair ni tak ada FB, tak ada media sosial. Maksudnya memang Kak Asyah cari bantuan untuk melalui NGO ni melalui persendirian saja. Maksudnya melalui WhatsApp je ke? Melalui WhatsApp je. Macam sebelum ni NGO Darul Khair ada FB, tapi ada masalah dalaman yang menyebabkan FB tu tak boleh dah digunakan. Jadi sekarang Kak Asyah kutip sumbangan tu daripada persendirian je lah, daripada kawan-kawan, daripada family, macam tu je. Tapi setakat ni saya tengok memang sentiasa masuk lah, alhamdulillah, berkat. Dan saya rasa sekadar tu dulu kot. Wallahualam, serah kepada moderator. Okay, terima kasih kepada Cik Nashwa. Ada soalan daripada viewer kita, Aimin Nadia Osman. Okay, dia tanya macam mana nak dapatkan buku tu? Buku tu. Okay, terima kasih atas soalan. Okay, sebenarnya yelah kan saya ceritakan Kak Asyah cetak sendiri je buku ni. Jadi memang buku tu duduk dengan Kak Asyah je. Tapi Kak Asyah kata kalau ada orang nak dapatkan boleh melalui saya. Jadi boleh melalui Momen Buku pun boleh, dan Momen Buku boleh sampaikan kepada saya untuk dapatkan buku ni. Tapi okay, saya nak cerita, bukan cerita, maksudnya nak maklum lah daripada awal. Okay, kita orang disebabkan kita orang rasa macam nak share juga buku ni, kita orang minta dengan Kak Asyah. Kak Asyah bagi dekat kita orang dalam banyak juga buku, jadi kita orang nak bagi giveaway, free je. 3 buah buku untuk orang-orang yang nak dapatkan buku. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Okay, ni syarat dia. Mungkin moderator boleh baca kot. Okay, syarat menang giveaway buku Debu Merah Kota Rohingya. Okay, macam mana nak dapatkan buku ni? Okay, yang pertama kena tag 3 orang rakan anda, komen saya nak. Okay, komen saya nak. Dan akhir sekali yang paling penting kena tulis sebab kenapa nak memiliki buku ini. Jadi boleh pergi kat Instagram Tree and Reading, boleh jawab kat sana. Okay, ni giveaway daripada panel kita. Okay,
Okay. InsyaAllah rezeki untuk semua. Yang nak sangat rezeki insyaAllah. Okay. Semoga manfaatnya dapatlah kita kongsi bersama-sama kan. Okay. Betul. Baik, terima kasih kepada Cik Nashwa. Okey, kita sedia maklum buku ini ditulis oleh dua orang sahabat ya. Kak Asiah dengan Kak Atikah. Betul ya? Ketika menyertai misi kemanusiaan di Rohingya. Boleh ke Cik Nashwa bercerita sedikit sebenarnya apa yang terjadi di Rohingya? Mungkin sebagai gambaran kasar untuk penonton, apa yang berlaku sebenarnya di Rohingya tu? Kan ada pelarian Rohingya kan? Boleh cerita sikit? Dipersilakan. Okay. Terima kasih pada moderator. Saya nak share sikit lah. Saya tak tahu banyak sangat sebab Rohingya ni kita dengar macam tu je sebab saya kira kisah tentang saudara kita, saudara Rohingya ni tak sebanyak yang di-share oleh maksudnya kesusahan mereka ni tak sebanyak cerita-cerita tentang Palestin ataupun Syria ataupun yang dekat China, saya tak ingat lah. Kiranya kisah Rohingya ni dia naik 1 tahun je, lepas tu macam tak ada. Jadi kisah Rohingya ni kalau anak-anak muda saya kira tak ramai yang tahu kan, tapi mereka adalah saudara-saudara kita yang tinggal di Myanmar. Asalnya di Myanmar, berdekatan dengan Sungai Naf. Diorang ni macam duduk sempadan Bangladesh. Jadi saya kata kurang gemar, maksudnya nak dapatkan fakta tu kalau boleh nak dapatkan fakta daripada orang yang tepat lah kan. Jadi saya tanya Kak Asiah sendiri sebab Kak Asiah ada pengalaman ke sana kan. So Kak Asiah ceritalah sikit yang mana orang Rohingya ni dia memang duduk dekat Myanmar tetapi sepadan dekat Bangladesh, berdekatan dengan tepi Sungai Naf. Jadi orang-orang Rohingya ni orang Myanmar dia tak suka, dia benci lah dekat orang Rohingya ni sebab orang Rohingya ni dia berkulit gelap. Dia ada diskriminasi ni kan. Dan orang Myanmar ni putih, jadi dia orang macam bukan satu negara lah. Maksudnya memang diorang ni memang pelarian lah, macam tu lah. Myanmar kata diorang ni memang pelarian daripada Bangladesh sebab kulit Rohingya dengan kulit Bangladesh ni lebih kurang sama. Jadi dia orang macam tak mengakulah yang orang Rohingya ni adalah negara asal di sana. Jadi Kak Asiah cerita juga, sedangkan orang Rohingya ni memang penduduk di situ, penduduk di negara Myanmar. Kenapa? Faktanya adalah orang Rohingya ni dia orang ada mata wang sendiri. Jadi bila mana ada mata wang sendiri, memang betul lah dia orang memang asal daripada situ kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang Myanmar ni dia ada agama, dia beragama Buddha, dan manakala orang Rohingya ni agama Islam lah kan. Okey. Jadi di situ dah nampak perbezaan. Bila perbezaan macam itulah yang menyebabkan orang-orang Myanmar ni menolak orang-orang Rohingya. Dan juga adalah sahabat saya juga sebut, tapi tak wallahu alam lah betul ke tak, maksudnya Rohingya ni dia orang menuntutlah negara sendiri. Jadi orang Myanmar tak naklah dia orang macam membina negara di atas negara mereka, macam itulah. Okey. Itulah sedikit. Dan jadi bila mana orang-orang Myanmar ni tak suka dengan orang-orang Rohingya, junta Myanmar ni, maksudnya askar-askar kat Myanmar ni menyeksa mereka. Maksudnya sebab nak halau lah orang-orang Rohingya, sehinggalah menyebabkan orang Rohingya ni lari ke negara Bangladesh. Dan saya kira dalam buku ni juga ada share lah yang mana keberkatan rakyat negara Bangladesh ni apabila menerima orang Rohingya ni, menerima pelarian Rohingya untuk membina kem pelarian di negara mereka. Bangladesh ni dia negara yang kecil, tetapi Allah SWT dengan rahmat dia kata walaupun menerima pelarian ni, tetapi
itu tak membuatkan kata apa rasa macam sepit ke apa negara tu, tak. Walaupun Bangladesh ni sebuah negara yang kecil. Kalau kira nak dinisbahkan penduduk Malaysia dengan penduduk Bangladesh ni 1:5. Kira memang kata kalau kita pun kita rasa mungkinlah kita rasa dah padat lah dengan negara kita kan, tapi Bangladesh lagi lah padat kan. Dan bila mana sampai keterbukaan Perdana Menteri Bangladesh untuk menerima pelarian-pelarian ni, pelarian-pelarian daripada Myanmar ni, orang Rohingya ni, sehingga kan Perdana Menteri Sheikh Hasina ni mendapat pengiktirafan sebagai Mother of Humanity. Dan juga keberkatannya juga bila mana Bangladesh ni menerima pelarian-pelarian ni, ialah bila ada pelarian, confirm akan ada NGO-NGO yang turun ke tempat pelarian tu, yang boleh menyebabkan ekonomi mereka semakin membangun kan. Sebab kebanyakan NGO ni tak nak bawa barang-barang berat. Kalau macam barang-barang yang dah ada di negara tersebut, mereka akan membeli di sana sahaja sebab jimat kos lah kan, dengan kata berat untuk naik flight dan sebagainya. Jadi bila mana kata adanya sifat humanity, sifat kemanusiaan yang ada dalam diri, yang menerima berjiwa besar dengan sifat keterbukaan. Tetapi bukan bermakna saya kata kita perlu terbuka untuk menerima pelarian. Tetapi bila mana begitu adalah rahmat Allah yang datang kan. Bukan saya nak kata Malaysia selepas ini bolehlah terima lagi ramai pelarian. Tak, bukan macam tu. Tapi saya nak ceritanya yang bila mana Bangladesh ni menerima pelarian, rahmat Allah hadir dengan sifat kemanusiaan itu. Okay. Terima kasih kepada Cik Najwa atas perkongsian yang menarik tentang apa yang sebenarnya terjadi di Rohingya. Dan untuk makluman semua juga, Cik Najwa merupakan aktivis kemanusiaan di bawah NGO iAware, sebuah pertubuhan advokasi dan hak asasi wanita antarabangsa. Okay. Kalau Cik Najwa sendirilah, apa perasaan Cik Najwa semasa membaca buku Debu Merah Kota Rohingya ni? Cik Najwa juga seorang aktivis kan? Okay. Apa perasaan Cik Najwa bila baca buku ni? Sebab Cik Najwa pun ada pengalaman sebagai aktivis juga kan? Aktivis kemanusiaan. Okay, boleh kongsi? Okay, terima kasih kepada moderator. Soalan tentang perasaan ni ialah bila kita baca satu-satu buku, dia akan ada bersama perasaan lah kan. Dan sebenarnya saya berminat dengan buku-buku kemanusiaan ni bermula daripada sekolah Ma'had Muhammadiyah Perempuan, apabila saya ada terbaca buku tentang Palestin. Itulah pada awal saya baca tentang kesusahan saudara-saudara kita. Dan saya bila berjumpa dengan buku-buku tentang saudara-saudara kita yang susah ni, saya macam rasa nak membantu tu, memang besarlah rasa nak membantu dia orang, walaupun kita kata ada kekurangan kan dari segi dana dan sebagainya. Tetapi Masya Allah bila mana kita berada dalam sebuah NGO kemanusiaan, NGO kemanusiaan ni, kata itu adalah satu alternatif kan untuk membantu. Dan bila mana baca buku tentang Kota Rohingya ni dalam masa 1 jam, memang sedih lah. Sebab buku ni dia menceritakan sendiri kesusahan mereka. Bayangkan mereka nak merentasi sempadan tu melalui sungai dengan anak-anak kecil, dengan wanita, dengan orang-orang tua. Disebabkan penindasan junta-junta Myanmar ni kepada mereka. Kalau penindasan yang biasa-biasa tak apa, tetapi penindasan yang ada satu part cerita, kat asal cerita ada seorang lelaki ni, dia tunjuk kaki dia terkeluar tulang disebabkan kena pukul oleh junta-junta Myanmar ni. So bila kita baca buku ni, banyaklah kisah-kisah yang diceritakan. Ada kamp pelarian yang
tidak mendapat pengiktirafan. Bila mana tidak dapat pengiktirafan, maknanya bantuan-bantuan memang jaranglah NGO akan pergi ke kem pelarian tu, disebabkan ialah bila ada bantuan ke kem pelarian yang tidak diiktiraf ni, kemungkinan besar untuk dihalau oleh askar-askar memang besarlah, jadi jarang NGO akan ke sana. Jadi cuba kita bayangkan kesusahan kem pelarian yang dah sedia ada dibantu oleh NGO pun memerlukan bantuan yang sangat banyak. Mereka yang kem pelarian yang dibina di atas tanah yang tak diiktiraf ni lagilah memerlukan dengan tak ada airnya, dengan makanannya susah, sampaikan semangat Kak Asiah untuk bantu kem pelarian yang tak diiktiraf tu, mereka terpaksa sorok bantuan-bantuan di dalam store dan bagi dalam store yang ruang kecil saja, terpaksa. Sebabnya kalaulah tak ada yang dibantu, bagaimana dengan nasib mereka? Jadi itulah kata antara value yang ada dalam buku ni, di samping fakta-fakta yang mungkin tak dapatlah kot di internet, sebab bila kita sendiri yang turun melihat bagaimana kesusahan tu, jadi kita dapat share fakta-fakta yang tepat dalam buku ni. Dan pada awal mula-mula Kak Asiah mulakan dengan cetusan idea. Mula-mula dia punya bab ni, Kak Asiah mengajak Atikah untuk ke sana, yang boleh kalau pembaca bila start baca je dia macam okey, nak tahu lagi. Macam tu. Dan saya rasa macam saya rasa kalau boleh Kak Asiah kalau sambung lagi tentang buku ni lagi menarik lah kot, sebab saya kira banyaklah lagi pengalaman-pengalaman yang kemungkinan Kak Asiah dapat daripada sana. Dan Kak Asiah ni memang bila ke satu-satu misi memang Kak Asiah akan dapatkan betul-betul betul-betul fakta di sana. Dan Kak Asiah juga adalah dia cerita dalam buku ni, dia request dengan orang yang bantu dekat sana, PIC dekat sana, untuk pergi melihat sendiri Sungai Naf yang pelarian-pelarian ni lalu. Bagaimana di sana. Okey, saya kira tu je kot. Dan insyaAllah lah bila pembaca baca buku ni memang bercampur bau lah perasaan antara sedih dan rasa untuk nak tahu lagi tentang Rohingya dan rasa untuk nak bantu orang Rohingya ni. Dan Kak Asiah juga saya kira Kak Asiah memang berjiwa kemanusiaan, dan Kak Asiah bagi tahu dalam buku ni yang mana kita kalau nak membantu, walaupun kita miskin pun kita akan cuba untuk membantu. Dan Kak Asiah ada share lah bila mana Kak Asiah bagi tahu dekat ada seorang cleaner Indonesia ni tentang misi ni. Cleaner tu ialah kita tahu kan, cleaner gaji kata tak banyak. Jadi tapi bila mana dia kata berjiwa simpati, ada empati, dia akan hulur juga duit sikit. Ada Kak Asiah cerita RM20 je. Dah lah warga negara Indonesia, bila warga negara lain ni kesusahan lagi lah double daripada rakyat tempatan kan. Dan kerja pula cleaner, gaji mestilah tak banyak, tapi tetap menghulurkan duit untuk membantu saudara semuslim walaupun tidak mengenali mereka, walaupun negara yang berbeza. Itulah antara cerita yang ada dalam buku ni. Serahkan kepada moderator. Okey. Terima kasih kepada Cik Nashwa. Jadi buku Debu Merah Kota Rohingya ni soalan daripada saya sendirilah. Buku ni berbentuk travelog, betul kan? Buku travelog. Okay, macam mana dia ceritakan macam flow dalam buku Debu Merah Kota Rohingya ni? Adakah dia bercerita tentang dari mula perjalanan atau macam mana dalam travelog Debu Merah Kota Rohingya? Okay. Saya ada cerita juga sebelum ni sedikit, yang mana buku ni bermula dengan cetusan idea Kak Asiah nak ke sana. Dan bila mana Kak Asiah bagi tahu dekat Atikah, Kak Asiah nak ke sana, Atikah dengan semangatnya lah kata kita akan kumpul sumbangan daripada masjid berdekatan. So bermula daripada situlah.
Kemudian Kak Asiah berhadapan dengan cabaran pertama apabila flight tunda beberapa jam, bukan sekejap tapi memang lama, sehingga kan Kak Asiah dan Atikah ni terpaksa, sebenarnya dah ada aktiviti nak ke bila sampai ke kem pelarian tu nak tengok lah kan, tapi terpaksa cancel disebabkan masalah perjalanan ni. Tapi selepas itu alhamdulillah lah Allah mudahkan perjalanan. Jadi Kak Asiah cerita lepas tu tentang bantuan-bantuan yang diberikan, dan bila Kak Asiah bagi bantuan tu, pelarian memang ramai jadi tak cukup. Dan Kak Asiah ni bila tengok kesusahan mereka, tengok bagaimana mereka menunggu untuk dapatkan bantuan-bantuan tu, membuatkan Kak Asiah tanpa fikir panjang minta WhatsApp dekat orang-orang Malaysia, bagi tahu kesusahan yang mereka hadapi, tak dapat nak bagi bantuan kepada semua. Jadi Kak Asiah WhatsApp dan alhamdulillah ramai yang bagi sumbangan. Maksudnya melalui walaupun Kak Asiah berada di camp di sana, walaupun di Bangladesh, tetapi orang-orang Malaysia yang kata ada sifat empati, ada sifat kemanusiaan ni bagi bantuan daripada Malaysia, maksudnya bank in duit. Dan Kak Asiah dapat meneruskan misi ni, memberikan bantuan kepada pelarian-pelarian yang kata tak dapat, tak cukup bantuan tersebut. Jadi itulah sedikit. Dan bila habis je maksudnya tak adalah setakat tu misi tu, maksudnya bila dah selesai di sana, Kak Asiah balik dan Kak Asiah ceritalah tentang bagaimana Kak Asiah menulis buku ni dan berjaya melalui pengumpulan buku ni, berjaya untuk membina masjid. Dan sebenarnya bukan